Semua nampak tak yang cikgu tunjuk ni, Google Classroom ni, nampak semua? Nampak cikgu. Okey. Nampak Jadi cikgu. yang ini yang sudah hantar. Jadi siapa yang belum hantar tu, kamu seperti biasalah, kamu masukkan pergi ke Google Classroom ni yang nampak muka surat depan macam ni. Kemudian awak tekan classwork ini. Lepas tu tekan bahagian PDPR 26 hari bulan 4 ni. Tekan sini. Untuk bahagian cikgu, memang tak adalah benda yang hand in dengan turn in tu sebab cikgu bagi soalan kan, bagi lembaran kerja. Tapi kalau dekat Google Classroom kamu sendiri, dia ada satu ruang di mana awak boleh upload gambar ataupun upload video. Lepas upload semua, barulah kamu tekan hand in ataupun turn in. Ada handphone guna perkataan turn in. Ada handphone guna perkataan hand in. Sama je. Okay? Jadi dekat sini yang cikgu baru terima sekarang ada 9 orang. So terima kasih kepada 9 orang murid yang dah hantar ni. Kepada yang dah siap tapi belum hantar, awak boleh hantar bila-bila masa sahaja. Projek ni cikgu bagi masa sampai, sebab kita masih lagi dalam tajuk haiwan, maka kamu boleh hantar. Kalau kita habis tajuk haiwan baru cikgu kira markah kamu. So kepada yang belum, rakan-rakan kamu ataupun murid-murid lain yang mengikuti secara rakaman nanti, cikgu harap kamu semua hantar dekat sini sebab dekat 5 amanah kita ada 24 orang murid yang boleh masuk. Yang ini adalah murid-murid yang boleh masuk dalam Google Classroom. Maksudnya mereka memang ada Google Classroom di dalam handphone. Jadi cikgu harap murid-murid yang ada nama dekat sini tolong hantar kerja menggunakan Google Classroom. Okey, berlatih. Latih diri sendiri untuk guna Google Classroom sebab masuk tahun 6 nanti, cikgu juga yang akan ajar kamu nanti, kita akan guna Google Classroom sepenuhnya. Macam abang-abang dengan kakak-kakak awak, mereka memang guna Google Classroom sepenuhnya. Jadi untuk tahun 5 ini, tolong belajar guna Google Classroom. Kalau siapa yang tak tahu macam mana nak hantar ke, boleh mesej cikgu. Macam Torres malam, dia tak tahu macam mana nak hantar video, dia WhatsApp cikgu. Kalau cikgu ada lambat sikit, cikgu mungkin ada lambat sikit reply sebab ada kelas lain juga, tapi cikgu akan reply juga dekat situ. Jadi siapa yang belum mahir macam mana nak hantar tugasan, boleh WhatsApp cikgu. Yang paling penting berlatih guna. Jadi dekat sini ada 24 orang murid. Dalam grup WhatsApp, siapa masuk ni? Okay. Dalam grup WhatsApp kita ada 28 orang. Jadi ada 4 orang yang tak guna Google Classroom dalam kita punya grup WhatsApp tu. Nanti cikgu cek lah siapa yang tak ada. Kalau tak silap cikgu Janice, Jacqueline, Jericho, Shazimi. Itu yang ada dalam grup WhatsApp kelas tapi dia tak, mungkin dia belum install lagi Google Classroom di dalam handphone. Jadi yang lain ini maksudnya kamu ada dalam grup WhatsApp, kemudian kamu dah ada ikon Google Classroom di dalam handphone. Jadi kamu mesti latih diri sendiri guna. Semua kerja kita hantar dekat sini. Okay? Kalau kamu hantar dekat WhatsApp, cikgu boleh terima juga. Tapi kadang-kadang cikgu terlepas pandang. Nanti cikgu cakap awak tak hantar kerja pula. Padahal awak dah hantar sebab kadang-kadang handphone cikgu tu penuh space dia. Jadi cikgu terpaksa delete gambar. Kemungkinan gambar kamu terdelete dekat situ. Jadi paling senang, paling selamat adalah Google Classroom sebab dia tak akan hilang. Okay? Itu untuk tugasan minggu lepas. Cikgu ulang semula bagi siapa yang belum hantar. Ada 15 orang dekat sini belum hantar lagi. 9 ini dah hantar, terima kasih. Kepada 15 orang ini, tolong bertindak dengan segera. Cikgu masih boleh terima lagi, belum tutup lagi, belum. Cikgu saya dah hantar tapi lagi turn in. Okay, jadi cikgu refresh dulu, tengok dulu. Belum lagi masuk tu, nanti awak turn in nanti ya. Okay, jadi dekat sini sila hantar. Kita masih lagi dalam tajuk haiwan, masih dalam 2 minggu lagi kalau tak silap cikgu.
ataupun kemungkinan bulan 5 ini, sepanjang bulan 5 ini masih lagi tajuk hewan. Jadi kepada 15 orang murid ni masih ada masa lagi. So sekarang kita pergi ke tajuk hari ini. Okey, semua nampak tak whiteboard dekat belakang cikgu tu? Nampak. Okey. Jadi hari ini kita nak kita masuk tajuk seterusnya. Masih lagi dalam tajuk haiwan. Kita masih lagi dalam tajuk haiwan. Tapi kita masuk tajuk seterusnya sebab kemandirian spesies kita dah buat. Kemudian haiwan imaginasi pun kita dah buat. Jadi sekarang kita akan masuk ke dalam tajuk rantai makanan dengan siratan makanan. Rantai makanan awak boleh tengok dekat muka surat 74 sampai 79 nanti. Jadi itu muka surat yang kita akan buat hari ini, iaitu 74 sampai 79. Nantilah kamu boleh tengok sambil tu. Jadi tajuk kita hari ini seperti awak boleh nampak dekat sini adalah rantai makanan lah. Dia ada dua tajuk dalam ini. Satu, rantai makanan. Kalau awak dapat buat rantai makanan ini, dia akan jadi siratan makanan lepas tu. Okay, dia akan jadi siratan makanan. Lepas awak pandai buat rantai makanan, dia akan jadi siratan makanan. Sebab itu cikgu cakap, kemungkinan sepanjang bulan 5 ini kita akan masih lagi belajar dalam tajuk haiwan. Sebab untuk kamu kena pandai buat rantai makanan dulu, baru boleh buat siratan makanan. Lepas tu ada soalan berbentuk UPSR, iaitu soalan berbentuk UPSR untuk rantai makanan dengan siratan makanan. Jadi dia ambil masa sikit. Sebab itu siapa yang belum buat video pembentangan haiwan imaginasi itu masih ada masa lagi. Okay? Jadi rantai makanan ni maksud dia hubungan makanan antara hidupan. Dalam bahasa lebih mudah, siapa makan siapa. Haiwan apa makan haiwan apa, haiwan apa makan tumbuhan apa. Jadi dia dalam bahasa kampung dia, dalam bahasa mudah, siapa makan siapa. Itu maksud dia hubungan makanan antara hidupan. Sebab dalam satu habitat, dalam satu tempat tinggal, dia ada tumbuhan dengan haiwan. Macam-macam jenis tumbuhan, macam-macam jenis haiwan. Jadi tumbuhan dengan haiwan ini, siapa makan siapa untuk mereka mendapatkan tenaga. Sebab itu dia dipanggil hubungan makanan antara haiwan. Okay, sebagai contoh, dekat muka surat 74 itu, dia punya habitat. Habitat maksud dia tempat tinggal. Okay? Habitat dekat situ adalah paya bakau. Yang ini, kalau nampak di situ tulis ni, paya bakau tu. Okay. Muka surat 74 tu, paya bakau. Dia ada tumbuhan, iaitu pokok bakau, tumbuhan dia. Kemudian dia ada, kalau search beberapa haiwan dekat sini. Ikan 1, ketam 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dia ada 10 haiwan dalam gambar tu. Jadi 10 haiwan ini, dia ada hubungan makanan antara satu sama lain. Siapa makan siapa. Contoh dia, tupai, dia makan buah dekat pokok bakau itu. Burung pula makan siapa dalam haiwan itu. Kemudian memerang siapa haiwan yang dia makan dalam habitat paya bakau itu. Itu maksud dia hubungan makanan antara hidupan. Jadi kalau awak buka muka surat 76. Okay, sekarang awak buat muka surat 76. Okay, 76. Buku teks muka surat 76. Sebuah buka. Okay. Dekat buku teks muka surat 76 tu, dia dah tunjuk awak macam mana rantai makanan. Nampak dekat sini ya. Buah-buahan ni. Ini buah-buahan, kemudian dimakan oleh tupai, dimakan oleh ular, dimakan oleh elang. So, nampaklah dekat buku teks awak sendiri tu ada nampak. Dekat paya bakau tadi ada buah-buahan, dia ada tupai, dia ada ular, ada elang. Jadi siapa makan siapa, macam mana hubungan ini boleh terbentuk, hubungan makanan di antara tumbuhan ini, iaitu buah-buahan, tupai, ular dengan helang, kita buat dalam ayat macam inilah, dimakan oleh buah-buahan, rantai makanan. Cara kamu tulis ayat dia macam inilah,
hubungan dia iaitu buah-buahan dimakan. Cikgu tak berapa nampak. Nampak? Sekejap ni. Langsung dekat sikit lah. Okay, ini nampak? Nampak. Okay. Pergi bawah dulu lah, nanti cikgu naikkan sekali lagi. Okay. Bawah ini, kalau hubungan rantai makanan, ayat yang macam inilah, buah-buahan dimakan oleh tupai. Kamu boleh nampak dekat buku teks kamu sendiri tu. Dimakan oleh ular, dimakan oleh elang. Ini ayat penuhnya dia. Dimakan oleh inilah yang kita panggil hubungan makanan. Hubungan makanan. Siapa makan siapa? Tupai makan buah-buahan. Kemudian tupai, siapa makan tupai? Ular. Nah, ular, siapa makan ular? Elang. Jadi sebab itulah cikgu cakap dalam bahasa mudah dia, rantai makanan ini adalah siapa makan siapa. Kamu kena cari siapa makan siapa. Okey? Yang ini ayat penuh dia. Rantai makanan dalam sains kita tak guna ayat penuh. Kita guna simbol. Okey? Dimakan oleh ni, nampak semua dimakan oleh ini, simbol dia mesti guna anak panah. Yang ini. Anak panah, simbol dia macam ni. Jadi, ayat ini nanti dia akan ditukar kepada bentuk ini. Jadi, bila awak buat rantai makanan, jangan tulis dimakan oleh. Dia tukar. Kita ringkaskan menjadi seperti ini. Masih sama, buah-buahan dengan ular semua tu masih sama lagi. Cuma dimakan oleh itu, kita gantikan dalam bentuk anak panah. Ini maksud dia dimakan oleh anak panah. Jadi bila awak buat rantai makanan nanti, kamu punya latihan adalah rantai makanan. Rantai makanan awak nanti, buah-buahan, anak panah, maksud dia dimakan oleh tupai. Tupai ini dimakan oleh ular, ular ini. Kemudian ular ini dimakan oleh elang. Okey? Itu rantai makanan. Cara awak tulis rantai makanan nanti. Nah, macam ni awak tulis. Jangan tulis macam ini ya. Tupai dimakan oleh. Dia betul. Tapi kita nak tulis dalam bentuk simbol. Bila guna simbol, jadi guna anak panah macam inilah. Nah, ini anak panah dia. Apa yang masuk tu? Okey, ini anak panah dia. Jadi, contohlah. Padam. Buah-buahan tadi. Dimakan oleh siapa makan buah-buahan? Monyet. Tupai. Tupai dulu. Kemudian tupai ni siapa makan? Ular. Ular makan. Nanti awak buat satu barisan lah. Cikgu punya papan putih ni kecil. Jadi pasal lah cikgu tulis dekat sini. Buku awak tu kan panjang. Jangan pula awak ikut cikgu dekat bawah. Buku awak panjang, awak boleh buat panjang lah. Dia punya sambung ke sana. Ingat jangan pula cikgu. Cikgu yang ni tadi dekat whiteboard dia letak dekat bawah ni. Jangan. Sebab cikgu punya ni kecil. Jadi tak dapat nak sambung sampai sana. Jadi kamu punya buku tulis nanti, dia panjang. Jadi awak kena buat dalam satu garisan lurus tu. Okay? So, tupai itu dimakan oleh ular. Kemudian ular dimakan oleh? Elang. Helang. Helang. Jadi inilah bentuk rantai makanan. Jadi nanti kalau cikgu suruh buat rantai makanan, buat macam ini lah. Dia ada buah-buahan, ini tumbuhan, kemudian ada haiwan guna anak panah dekat situ. Okey? Dan cikgu ulang sekali lagi, pastikan dia dalam satu garisan lurus. Jangan buat macam ni lah, cikgu tak cukup ruang. Okey, sekarang anak panah ini jangan salah arah. Kalau awak tulis macam ini, maksudnya tupai ni dimakan oleh buah-buahan.
buah-buahan ini yang makan tupai, bukan tupai makan buah-buahan. Jadi pastikan anak panah jangan terbalik, okey? Anak panah dia ke arah sana, iaitu dimakan oleh buah-buahan dimakan oleh tupai. Macam itulah, okey? Jangan buat terbalik macam ni. Kalau terbalik macam ni maksudnya tupai ini, buah-buahan ini yang makan tupai. Jadi hati-hati dengan anak panah dia. Sebab murid-murid selalu salah anak panah ini. Anak panah ini maksud dia dimakan oleh. Jadi buah-buahan dimakan oleh tupai. Bukan terbalik. Okay. Dalam satu rantai makanan, untuk buat rantai makanan, syarat yang pertama, kamu kena kenal pasti pengeluar. 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 Dan dalam rantai makanan, dia ada pengguna. Dua ini kamu kena faham. Satu pengeluar, satu pengguna. Pengeluar ini selalunya adalah hidupan yang boleh buat makanan sendiri. Dia tak perlu bergerak, dia boleh buat sendiri. Jadi pengeluar ini kebiasaannya adalah tumbuhan. Dekat mana tumbuhan dapat tenaga? Dari apa? Apa nama proses dia mendapatkan tenaga dia tu membuat makanan sendiri tu? Proses fotosintesis. Yes, fotosintesis. Dari mana dia dapat apa keperluan fotosintesis? Yang paling penting Karbon dioksida. lagi Oksigen, air. air, oksigen, no? Cahaya matahari. Yes, cahaya matahari. Jadi pengeluar ini dia dapat tenaga daripada cahaya matahari. Dia tak perlu bergerak. Dia boleh buat makanan sendiri. Jadi pengeluar tumbuhan. Maka dalam rantai makanan, yang nombor satu ini mesti tumbuhan kamu letak. Tak boleh tupai dulu baru ular, tak boleh. Dia mesti pengeluar dulu. Syarat rantai makanan pertama, nombor satu mesti letak pengeluar dulu. Tak kisahlah buah-buahan ke, daun ke, rumput ke, bunga ke, apa lagi ya, padi ke, pokok kelapa sawit ke, pokok mangga ke, sayur sawi ke, carrot ke, apa-apa saja tumbuhan dia mesti letak dekat depan ini sebab mereka adalah pengeluar. Mereka tak perlu makan siapa-siapa pun sebab mereka dapat makanan daripada cahaya matahari. Sebab itu dia pengeluar. Kemudian yang makan hewan lain, yang makan hidupan lain, yang guna hidupan lain, kita panggil pengguna. Dalam rantai makanan ini, dia ada 3 pengguna. Pengguna yang pertama, pengguna kedua, dan pengguna ketiga. Pengguna pertama, kita panggil dia pengguna prima. Betul tak ejaan cikgu ni? Prima. Yang kedua, sekunder. Yang ketiga, tertier. Itulah dan sambung-sambungan lain. Jadi benda ni kamu tak perlu sangat sebenarnya. Dia tak ada sangat dalam yang istilah prima ni tak ada. Cuma cikgu nak cakap dekat awak. Yang ini pengguna pertama, pengguna kedua, pengguna ketiga. Jadi dalam siratan makanan ini, pengeluar dia adalah buah-buahan. Tumbuhan dia adalah buah-buahan. Ingat tumbuhan mesti letak barisan pertama. Paling awal sekali. Tak boleh mulakan dengan hewan. Tumbuhan, pengeluar dulu. Tumbuhan ni, pengeluar dekat sini buah-buahan. Kemudian pengguna pertama dia adalah tupai. Tupai makan buah-buahan. Bila tupai ni dapat tenaga daripada buah-buahan, baru dia, ular ini, bila dia makan tupai, baru dia dapat tenaga dia. Jadi ular adalah pengguna kedua. Dan yang ini adalah pengguna ketiga. Kamu boleh buat lagi. Kalau ada hewan yang lebih besar yang makan helang ni, boleh tambah lagi dekat sini. Sebagai contohlah. Contohlah, helang ini dimakan oleh, contohlah. Coba makan helang. Coba makan helang. Coba makan helang. Buaya. Buaya. Macam mana buaya boleh tangkap helang? Helang kan terbang. Okay, contohlah manusia. Manusia. Kalau manusia boleh tembak helang kan, dia boleh makan helang. Contohlah, contoh. Jadi, kalau ada lagi dekat sini, boleh sambung. Jadi, pengeluar rantai makanan ini, dia boleh buat panjang lagi selagi ada hewan yang boleh makan hewan tersebut.
paling sikit, paling kecil adalah 2 pengeluar. Ini paling pendek awak buat. Rantai makanan paling pendek awak boleh buat 2. Minimum dia 2. Tak boleh 1 saja macam ni. Ini bukan rantai makanan. Okey. Rantai makanan minimum dia paling sikit adalah 2 pengguna. Iaitu tupai dengan siapa tadi? Ular dah. Ini 2 pengguna. Paling minimum, paling sikit. Dalam satu rantai makanan tu, pengguna dia 2. Jadi nanti, bila cikgu suruh awak buat, ingat, paling sikit 2 pengguna. Lepas tu, awak nak buat 3 pengguna ke, 4 pengguna, 5 pengguna, 6 pengguna, terpulang. Asalkan haiwan itu awak tahu siapa makan siapa dia. Okey? Jadi cikgu ulang semula. Pertama, syarat untuk buat rantai makanan mesti pengeluar dulu. Pengeluar adalah tumbuhan. Siapa baru masuk tu? Okey. Pertama sekali awak kena cari tumbuhan dulu sebab tumbuhan itu pengeluar. Apa-apa habitat, kamu kena cari tumbuhan dia. Kalau cikgu tunjukkan gambar kolam, kalau ada tumbuhan dekat bawah air itu, awak kena tulis tumbuhan air ataupun rumpat air. Kalau dia dekat kelapa sawit, tumbuh-tumbuhan dia kelapa sawit lah. Kalau dia kebun sayur, tumbuh-tumbuhan dia sayur. Kalau ladang, kalau sawah padi, tumbuh-tumbuhan dia padi. Macam itulah, kamu kena tahu dia punya tumbuh-tumbuhan dulu. Lepas itu baru awak cari pengguna dia. Dan pengguna dia paling sikit 2. Awak boleh buat 2 pengguna, paling sikit. Tak boleh 1 pengguna saja, paling sikit 2 pengguna. Kemudian, untuk pengguna pertama ini, mestilah haiwan apa? Kita sudah belajar 3 tabiat makanan. Haiwan herbivore, omnivore dengan carnivore. Jadi haiwan untuk pengguna pertama ini, haiwan apa boleh letak dekat situ? Apa boleh jawab? Haiwan apa? Kura-kura. No, 3 tabiat makanan. Carnivore, omnivore dengan herbivore. Yang mana Omnivore. Okay, omnivore boleh. Lagi? Ada 2 haiwan dekat sini boleh letak. Herbivore, carnivore, omnivore. Jadi, apa lagi haiwan nombor 1 ni? Pengguna nombor 1 ni boleh. Herbivore. Herbivore. Kenapa omnivore dengan herbivore boleh jadi pengguna nombor 1? Kenapa pengguna nombor 1 ni kita boleh letak haiwan omnivore dengan herbivore? Kenapa? Siapa boleh jawab? Kenapa haiwan dalam kumpulan omnivore boleh jadi pengguna nombor 1 dan herbivore pun boleh jadi pengguna nombor 1? Kenapa? Siapa boleh jawab? Kerana tupai dia omnivore sebab omnivore tu dia makan buah-buahan dan herbivore tu dia makan haiwan dan dia ada makan dan buah-buahan. Okey, jadi ya. Nombor 1 ni, pengguna nombor 1 ni, haiwan omnivore boleh masuk sebab omnivore dia makan tumbuhan dengan haiwan. Dia ada makan tumbuhan, jadi dia boleh letak dekat sini. Tupai kita tahu dia omnivore. Dia makan buah-buahan dengan dia makan serangga kecil. Jadi tupai ini omnivore. Tupai boleh dekat sini sebab tupai makan tumbuhan. Herbivore memang haiwan yang makan tumbuhan. Boleh tak haiwan carnivore kita letak jadi pengguna nombor 1? Tak boleh sebab kenapa? Tupai ada juga dia makan buah-buahan. Carnivore. Boleh tak kita letak nombor 1? Tak boleh. Kenapa? Sebab carnivore dia cuma makan haiwan je. Okey, bagus. Carnivore tak boleh letak nombor 1 sebab dia tak makan tumbuhan. Ingat, pengguna nombor 1 mesti pengguna yang makan tumbuhan. Jadi dia ada 2 dekat sini.
Okey, nampak? Okey. Dua dekat sini iaitu omnivore. Omnivore boleh makan tumbuhan, jadi boleh letak jadi pengguna nombor 1. Herbivore dia makan tumbuhan, boleh letak nombor 1. Carnivore, carnivore dia makan haiwan lain. Jadi tak boleh nombor 1. Ingat pengguna nombor 1, pengguna nombor 1 mestilah pengguna yang makan tumbuhan, iaitu haiwan omnivore dengan herbivore. Jadi dekat sesuatu habitat, kamu kena tahu haiwan tu makan apa. Seperti ni, awak tahu tupai tu dia boleh makan haiwan lain dengan dia boleh makan tumbuhan, jadi boleh letak tupai nombor 1. Ular ini, dia tak makan tumbuhan, jadi tak boleh letak pengguna nombor 1. Dia jadi pengguna nombor 3 ataupun pengguna nombor 2 ataupun pengguna nombor 4. Ulanglah. Okey, jadi pengguna nombor 1, pengguna nombor 1 ini kita boleh letak dekat situ. Haiwan dia herbivore, Omnivore. omnivore. Jadi kamu kena tahulah apa haiwan omnivore, apa haiwan herbivore untuk dekat situ. Kemudian pengguna nombor 2 pula, apa haiwan yang sesuai dekat situ? Kumpulan haiwan, kumpulan Carnivore. Yes. Kamu boleh letak carnivore dengan Omnivore. ya, omnivore. Jadi dekat nombor 2 ni jangan letak herbivore sebab herbivore hanya untuk tumbuhan nombor 1 saja sebab dia makan buah-buahan. Bila dah jadi nombor 2, haiwan nombor 2 ini kebiasaannya makan haiwan lain. Jadi yang sesuai adalah omnivore dengan carnivore. Sama juga dengan helang tadi. Contohlah, kita buat dekat sini lah. Ular dimakan oleh helang sebab tak cukup ruang. Kamu jangan buat macam ni jangan buat macam ni sebab cikgu tak cukup ruang. Jadi ini pengguna nombor 3. Pengguna nombor 3 pun sama. Boleh haiwan dari kumpulan carnivore ataupun kumpulan Omnivore. herbivore. Herbivore tak boleh sebab herbivore hanya untuk tumbuhan yang makan, untuk haiwan yang makan tumbuhan saja. Jadi ingat urutan dia. Haiwan nombor 1 mestilah haiwan yang makan tumbuhan. Dia boleh makan tumbuhan sama ada haiwan herbivore ataupun omnivore. Okey. Pengguna kedua adalah haiwan dalam kumpulan carnivore ataupun omnivore sebab pengguna nombor 2 ini adalah haiwan yang makan haiwan dekat depan ini. Yang makan haiwan nombor 1. Okey, sama juga pengguna nombor 3. Pengguna nombor 3 ini mestilah haiwan daripada kumpulan carnivore ataupun omnivore sebab haiwan dekat nombor 3 ini dia akan makan haiwan yang nombor 2. Dia bukan makan yang nombor 1 ini. Yang ini. Dia bukan makan tumbuhan ini. Jadi helang ini dia akan makan yang nombor 2 ini. Sebab itu dia mestilah haiwan carnivore ataupun omnivore. Sama juga kalau ada pengguna nombor 4. Pengguna nombor 4 1, 2, 3, 4. Ada 4 dekat sini pun sama juga. Haiwan daripada carnivore ataupun omnivore. Sebab haiwan yang keempat dia akan makan haiwan nombor 3. Sebagai contoh, awak buka muka surat. Okey, muka surat, buku teks kamu tu. Muka surat yang kebun sayur tu, 79. Mau buka muka surat 79. Ya, semua buka muka surat 79 ya. Dah cikgu. Jadi itu habitat, dia letak dekat situ habitat kebun. Habitat kebun Habitat dia kebun. Dalam kebun tu awak boleh nampak macam-macam haiwan. Kambing, itik, ular, beluncas, ayam, semua tu. Daripada gambar ini, orang tu dia boleh buat 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 set rantai makanan dia boleh buat. Kamu boleh nampak dekat kamu punya buku lah. Set pertama, ini set pertama dia. Set kedua, set ketiga, set keempat dan set kelima. Dia boleh bina 5 rantai makanan daripada sekeping gambar ini sahaja. Jadi kamu punya latihan nanti pun sama. Cikgu bagi 1 keping gambar, kamu kena buat 4 rantai makanan. 4 rantai makanan.
kamu kena buat 4 rantai makanan. Yang dekat sini, kamu tengok ada sekeping gambar ini, kemudian dia boleh bina sampai 5 dekat sini. Kamu tengok juga paling sikit pengguna 2 saja, iaitu sayur, itik dan ular. Itu paling sikit dah 2 pengguna. Seperti cikgu cakap tadi, kamu tak boleh buat 1 pengguna saja. Paling sikit mesti ada 2 pengguna dekat situ. Okay, kita ambil yang, sebab kamu punya latihan nanti, latihan kamu habitat sawah padi. Habitat kamu nanti sawah padi. Okay, kalau habitat sawah padi, siapa pengeluar dia? Sayur. Sawah padi. Kalau sawah padi, siapa pengeluar dia? Manusia. No, pengeluar tumbuhan. Manusia tumbuhan ke? Saya. Oh, kalau sawah padi, apa pengeluar dia? Ingat, pengeluar mesti tumbuhan. Fotosintesis. No, apa tumbuhan yang ada dekat sawah padi ni? Siapa tumbuhan yang ada dekat sawah padi? Tumbuhan apa? Tumbuhan apa yang ada dekat sawah padi? Sawah padi, kebun padi. Apa tumbuhan yang ada dekat sawah padi? Apa tumbuhan ada? Kalau pokok bakau, tumbuhan yang ada berbuahan. Kalau kebun sayur, tumbuhan yang ada dekat situ sayur. Padi kan cikgu? Sayur padi. Sayur padi. Padi lah. Ayah, awak ni kan nampak sawah padi, mestilah padi dia punya tumbuhan dekat situ. Macam mana pula jadi sayur? Awak pergi tanam sayur dekat sawah padi ke? Okay, jadi nanti awak punya pengeluar adalah padi dulu. Sebab ini adalah tumbuh-tumbuhan. Pengeluar, ingat pengeluar mesti tumbuh-tumbuhan. Jadi dekat sawah padi, kamu punya pengeluar adalah padi. Jadi oleh kerana awak kena buat 4, ini set pertama. Kedua, padi juga mula nanti. Ketiga pun padi juga mula. Dan keempat pun padi juga mula. Jadi ini yang cikgu maksudkan ada 4 rantai makanan. Okey, kamu kena buat 4 rantai makanan. Kamu kena buat 4 rantai makanan. Jadi dia 1 set, 2 set, 3 set, 4 set. Semua dia bermula dengan padi. Sebab dekat sawah padi, kamu punya pengeluar tumbuh-tumbuhan adalah padi. Jadi mulakan dengan padi dulu, ada 4 set. Barulah kamu cari pengguna dia. Okay, nombor 1 ni awak nak letak pengguna siapa? Siapa makan padi tu? Kedua ni siapa? Ketiga ni siapa? Keempat ni siapa? Contoh dia kamu boleh letak dekat muka surat 79 lah. Macam mana nak buat rantai makanan ini. Kamu boleh rujuk muka surat 79. Contoh dia dekat situ nanti. Jangan takut buat salah. Sebab kita akan buat pembetulan. Mula-mula ni memang kamu belum faham lagi macam mana nak buat rantai makanan. Selepas yang kedua, yang ketiga, keempat, kamu akan dapat buat rantai makanan. Jadi untuk latihan pertama ni, jangan takut buat salah. Okey, cikgu ulang semula, jangan takut buat salah. Kamu cuba dulu bina 4 set rantai makanan dekat sawah padi menggunakan haiwan yang cikgu tunjuk dalam gambar nanti. Ada haiwan dekat situ. Kamu buatlah siapa makan siapa. Tapi syarat dia, kena ingat, pengguna nombor 1, awak kena cari haiwan herbivore ataupun omnivore jadi nombor 1. Nombor 1, mesti haiwan tu. Yang kedua adalah haiwan carnivore ataupun omnivore dan seterusnya sama sahaja. Okey? Faham? Faham semua? Faham. Okey. Bila awak dah, kamu punya tugasan nanti, cikgu tak nak bagi jawapan dekat sini sebab ini kamu kena fikir sendiri. Jadi cikgu pilih habitat kebun tu. Okey. Ya. Okay, cikgu pilih habitat kebun dalam buku teks awak tu. Bila habitat kebun, pengeluar dia mestilah sayur. Okay, sayur dimakan oleh siapa? Dimakan oleh apa? Cuba tengok dekat buku awak tu. Itik. Itik.
Lepas itu itik ni boleh, siapa lagi boleh makan itik? Ular. Ular, okey. Ular. Siapa lagi boleh makan ular? Ada tak? Oh, tak ada lagi. Jadi ini yang kedua. Ataupun lagi boleh dekat situ sayur. Siapa lagi hewan yang boleh makan sayur dalam gambar tu? Kambing. Okey, kambing. Balik dah warna ni. Tak apalah. Kambing ini dimakan oleh siapa lagi? Ular. Ular. Okey, ada tak lagi? Sayur? Siapa lagi hewan boleh makan sayur? Ayam. Okey, ayam. Hewan ini kamu boleh guna berulang-ulang, tak ada masalah. Janji bentuk. Kemudian dimakan oleh Ular. okey. Jadi dekat sini dah dapat 3 rantai makanan dah awak boleh buat dekat situ. Lepas tu awak boleh buat yang lain lagi lah. Boleh tambah lagi hewan lain kalau dia sesuai. Bila awak dah buat ini, satu awak bina rantai makanan. Latihan kedua, kamu kena labelkan pengeluar dengan pengguna. Jadi dekat buku awak nanti, bila awak dah buat satu rantai makanan, awak kena labelkan. Okay, sayur ini pengeluar. Okay? Macam itu. Itik ini awak letak pengguna. Ular ini pun pengguna. Jadi ada 2 benda awak kena buat. Satu, awak buat rantai makanan. Yang kedua, awak kena labelkan yang mana satu pengeluar, yang mana satu pengguna. Itik ini, pengguna nombor 1 dalam kumpulan hewan apa itik? Omnivore ke herbivore? Itik. Omnivore. Omnivore. Awak kena tulis itik ni omnivore. Ular pula? Carnivore. Okey, carnivore. Sama juga untuk yang kedua. Bila awak dah buat rantai makanan kedua, labelkan sayur ini pengeluar. Okey, kambing pengguna. Pengguna tapi dalam kumpulan apa? Kambing? Omnivore. Herbivore. Herbivore. Okey. Ular tadi pengguna. Carnivore. Carnivore. Macam tu awak buat. Sampailah rantai makanan yang keempat. Itu kamu punya tugasan. Okey? Jadi dia akan jadi macam ni lah nanti. Kamu punya tugasan nanti. Habitat dia sawah padi dekat sini. Sawah padi. Jadi pengeluar dia rantai makanan nombor 1 memanglah padi. Okay, padi dimakan oleh apa dekat sini nanti, dimakan oleh apa dekat sini nanti. Dimakan oleh manusia. Padi ni jadi yang kedua buat lagi dimakan oleh apa, dimakan oleh apa, dimakan oleh apa kalau dia ada hewan lain dah dekat situ. Jadi bila awak dah buat semua ini, bila awak dah buat 4, tugasan yang kedua kamu kena labelkan yang ini pengeluar. Okey, yang ini pengguna. Apa kumpulan hewan ini? Sebagai contohlah kalau padi ni ada belalang. Jadi belalang, contoh cikgu letak sini belalang. Kalau ada gambar belalang nanti, belalang ini pengguna. Kumpulan dia herbivore. Awak buat macam ni lah. Sampai yang keempat itu awak buat. Jadi tarikh akhir hantar dia adalah esok. Pukul 8 malam esok, kamu kena siapkan tugasan ini. Hari ini awak buat pagi, petang, malam. Esok pun boleh sambung lagi pagi, petang. Malam tu hantarlah dekat Google Classroom. Okay, faham? Faham. Okay, ada yang belum masuk dah tu. Okay, jadi itu sajalah kita punya, cikgu punya penerangan hari ini. Cikgu ulang semula. Nanti kamu punya tugasan, kamu kena buat 4 rantai makanan. 4 macam ni lah. Ada 4 set. 1 set, 2 set, 3 set ketiga, set keempat. Kalau ini dia ada 5 set. Yang kamu buat itu 4 set. 4 set rantai makanan dekat sawah padi, guna haiwan dalam gambar sahaja
Jangan tiba-tiba tambah haiwan lain. Ada beruang lah, ada kerbau lah dekat situ, tak boleh. Kamu kena guna haiwan yang dalam gambar itu saja yang cikgu beri tu. Kemudian kamu bina 4 set. Lepas kamu bina 4 set rantai makanan, kamu kena labelkan yang mana satu pengeluar, yang mana satu pengguna. Bila dah jumpa pengguna tu, awak kena cari apa kumpulan haiwan dia pula. Adakah dia carnivore, adakah dia omnivore, adakah dia herbivore. Okey? Itu awak punya tugasan hari ini. Dan bila dah siap semua, ambil gambar, hantar ke Google Classroom. Kamu upload Google Classroom dekat situ. Okey, Siapa yang tak faham? Cikgu, boleh ulang balik tak cikgu sebab saya terkeluar tadi? Cikgu ulang balik. Hari ini, untuk tugasan hari ini, kamu kena bina 4 set rantai makanan, 4 set, menggunakan gambar haiwan sawah padi nanti, guna haiwan dalam gambar tu saja. Jangan tambah lagi haiwan lain. Kamu kena guna haiwan dalam tu saja. Bila dah buat 4 set, ini cikgu tunjukkan 2 sahaja. Awak kena tambah lagi nombor 3, nombor 4 dekat bawah tu. Okay, bila dah ada 4 set, kamu kena labelkan pengeluar, labelkan pengguna dia. Pengguna dia tu dari kumpulan haiwan apa? Haiwan herbivore ke, haiwan omnivore ke, haiwan carnivore. Contoh macam ni lah cikgu tunjukkan dekat kamu tadi. Dekat situ. Okay. Video ni cikgu rekod. Jadi siapa yang masih tak faham nanti, kamu boleh rujuk semula video ni. Okay, video ni sebab dia panjang, jadi dia susah nak masuk dalam WhatsApp. Jadi cikgu terpaksa upload ke YouTube. Kamu kena tekan link YouTube untuk kamu tengok tu. Kalau video ni pendek, dia boleh dihantar melalui WhatsApp. Sebab video ni panjang dan dia berat juga, maka sebab itulah cikgu selalu hantar menggunakan YouTube. Nanti awak boleh tekan link YouTube tu untuk awak tengok semula. Okay, faham semua? Faham. Okay. Terima kasih cikgu ucapkan kepada yang dah datang sesi PDPR. Faham cikgu. Ingat, tarikh akhir hantar ni esok pukul 8 malam esok, tarikh akhir dia. Untuk video pembentangan pula yang latihan minggu lepas tu, tarikh akhir dia sampai hujung bulan ini. Jadi dia ada masih ada masa lagi. Kamu boleh buat kamu punya haiwan imaginasi tu dengan rekod dia punya video hantar. Ada 2. Kemudian apa lagi maksudnya tak ada lagi. Kita jumpa lagi hari Khamis. Hari Khamis kita semak yang ini. Kamu hantar, kamu mesti hantar sebab cikgu nak tengok siapa yang dah siap sebelum hantar. Selasa kamu hantar sahaja. Cikgu belum semak lagi waktu tu. Cikgu nak tengok siapa yang dah siap ke belum siap. Kita akan semak sama-sama pada hari Khamis melalui Google Classroom macam ni. Kita semak sama-sama. Tak lamalah Google Meet kamu tu mungkin dalam 15 minit saja sebab kita guna untuk menyemak sahaja, baru kamu buat tugasan yang seterusnya. Jadi kena siap sebelum Khamis, iaitu malam Selasa mesti dah hantar dekat Google Classroom awak tu. Okey, faham? Faham. Okey. Faham. Kamu bolehlah keluar Google Meet sekarang. Bye-bye. Bye. Bye cikgu. Khamis nanti. Khamis nanti kita jumpa. Bye-bye. Bye. Bye. Bye.